العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kita insyaAllah akan sambung pada ayat 16. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Pada ayat 16 kita masih lagi pada cerita orang munafik. Tapi tiap-tiap ayat ada berita yang baru dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kita pelajaran yang baru. Pada ayat 16 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ulaika alladziina ishtaraw." Mereka itulah orang-orang yang membeli ishtaraw. Pada ayat 16 ini dia akan bercakap tentang perniagaan, beli dan jual. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka tidak akan beruntung. Apa itu? Adakah mereka kerja, mereka berniaga, atau apa hasilnya yang pada ayat 16 ini? Sebelum ini, bila Allah Tabaraka wa Ta'ala beritahu kita tentang hal orang munafik, pada ayat 14 kita sudah tahu pada firman Allah, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Bila mereka jumpa orang yang beriman, mereka kata, "Kami beriman." Tapi bila mereka jumpa orang yang jahat, bila mereka jumpa syaitan dari manusia, pasal kita sudah tahu syaitan dari manusia, bukan pasal iblis itu dari jin sahaja. Tapi Allah tak sebut, wa idza khalau ila abalisihim atau ila iblisihim, tidak. Wa idza khalau ila syayatinihim, pasal syaitan boleh dari jin dan manusia. Qalu inna ma'akum, kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, hanya kami memperolok-olok sahaja, main-main sahaja dengan orang Islam. Kita sudah tahu apa balasan yang Allah Azza Jalla telah bagi kepada mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Okey, kamu main-main, tak apalah. Masih lagi salat, masih lagi puasa, masih lagi zakat, masih lagi buat semua rukun Islam, tapi khusus tak dapat pahala. Dan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, sedang mereka dalam api neraka, mereka nampak pintu api neraka terbuka, nak lari, nak keluar, baru sampai pintu itu tutup. Mereka sentiasa dalam api neraka macam itu. Pada ayat 16 Allah berfirman, Ulaika alladziina ishtaraw. Kita pada dunia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencipta kita dan Allah tak paksa kita langsung. Oleh itu kita telah menjadi seperti orang yang berniaga.
Selalu dalam Al-Quran Allah sebut perniagaan itu tijarah. Kita pada dunia ini kita ada tijarah juga. Apa makna tijarah? Perniagaan. Dalam Al-Quran Al-Karim, kalau boleh kita buka surah At-Taubah dulu. Surah At-Taubah nomor 9 ayat 111. Oke, sudah. Inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آيات 111 سورة التوبة سورة nomor 9. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman, telah beli jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Bi'anna lahumul jannah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah beli apa? Jiwa dan harta orang yang beriman. Harga jiwa dan harga harta mereka surga. Bi'anna lahumul jannah. So maknanya kita pada dunia ini, kita dalam perniagaan, kita jual dan kita beli. Kita beli apa atau kita jual apa? Bolehkah kita buka surah As-Saff, surah As-Saff 61. Surah As-Saff ayat 10. Oke, sudah. Pada ayat 10 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang berfirman pada ayat ini? Allah Azza wa Jalla. Hal adullukum, bolehkah tunjuk kamu ala tijarah, perniagaan yang terbaik. Hasil perniagaan itu tunjikum min azabin alim. Perniagaan itu dia akan selamatkan kita daripada siksa yang amat pedih. Kenapa Allah sebut perniagaan? Pasal apa? Pasal
kita semua umat Islam suka berniaga. Kita semua, siapa yang hidup pada dunia ini tak beli, tak jual, beli barang, beli makan, beli minum, maknanya mesti ada perniagaan, mesti ada. Mesti. Maknanya tidak ada orang tak tahu perniagaan itu. Semua orang tahu. Yani saya nak beli makan, mesti ada tempat yang jual makan. Saya nak beli baju, mesti ada tempat yang jual baju. Nak kasut, mesti ada. Macam-macam. Maknanya langsung tidak ada orang tak tahu perniagaan itu. Tapi saya buka kedai, saya jual barang untuk apa? Pasal perniagaan saya itu akan selamatkan saya dari hidup yang susah. Betul? Kalau tidak ada perniagaan macam mana? Hidup senang atau susah? Hidup susah. Tapi kita nampak tengoklah orang yang berniaga macam mana? Oh kaya, bagus, hidup senang, alhamdulillah. Sudah selamat dari hidup yang susah. Tapi Allah beritahu kita, Allah akan tunjuk kita satu perniagaan yang terbaik, yang akan selamatkan kita dari, bukan dari kesusahan dunia, tidak, min adabin alim, siksa yang amat pedih pada hari kiamat. Macam mana perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Allah sahaja, bukan. Yani hal orang yang inti hadis, apa khabar, apa hal, macam mana perniagaan orang itu? Kita pasal orang itu percaya Allah, tak percaya Rasul, percaya Quran, tak percaya hadis. Tu'minuna billahi wa rasulih. Allahu akbar. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Kita jihad fi sabilillah, bukan jihad fi sabil kita, bukan jihad nikah, bukan jihad pasal saya mahu untuk diri sendiri, fi sabilillah. Yani apa? Ikut syariat Allah, ikut perintah Allah. Jihad dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan apa? Harta kamu dan diri kamu. Jadi sekarang jihad pada diri kita sudah tukar menjadi jihad diri juga. Tapi jihad nikah. Jihad nikah. Allahu akbar. Tengoklah macam mana orang yang mahu lari daripada Al-Quran, dia guna ayat ini, tapi tafsiran macam mana salah. Jihad kita biasa tahu jihad dengan harta kita dan jiwa kita. Yani saya masuk perang, saya perang fisabilillah, mungkin saya mati. Bukan jihad nikah. Mana jihad nikah dalam Al-Quran? Tak ada. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik. Okey. Sekarang kita nak tahu hal orang yang munafik itu. Hal orang munafik. Kita hidup pada dunia ini, ta'at ada, kesesatan pun ada. Okey. Kita sekarang para jemaah datang pada hari ini di masjid mencari apa? Ta'at, mencari ilmu, mencari ta'at, dapat ta'at kepada Allah Azza wa Jalla. Bagus. Tapi adakah manusia semua orang Islam sekarang sudah ada di Masjid Al-Mujahidin? Bukan. Ada yang di sini,
Sudah jual apa? Maksiat, tak mahu. Oleh itu datang ke sini nak beli apa? Taat, nak beli keridaan Allah Azza wa Jalla. Inilah keadaan perniagaan yang akan beruntung. Tapi orang munafik, Allah beritahu kita mereka itu beli. Ulaika alladziina ishtaraw. Makna beli yani mesti ada barang. Beli. Ishtaraw apa? Beli apa? Ad-dhalalah. Ishtaraw ad-dhalalah. Apa makna ad-dhalalah? Mereka telah beli kesesatan. Ya ilahi ya Allah. Ishtaraw ad-dhalalah. Kesesatan itu murah atau mahal? Murah. Yani kalau ada orang mau sesat, orang itu perlu bayar. Pasal dia orang tak mahu salat, perlu bayar. Perlu tak perlu. Maknanya kesesatan itu murah, tak perlu kita beli. Tapi orang munafik beli. Allah. Macam mana orang munafik beli? Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Kesesatan itu sudah ada pada dunia, manusia yang buat sendiri. Orang munafik tolak huda, tak mahu huda. Apa makna huda? Petunjuk. Apa makna petunjuk? Quran dan Islam, aqidah. Mereka tidak mahu. Macam mana mereka tidak mahu? Kita nak faham. Yani mereka sudah salat, mereka sudah puasa, mereka pun sudah jujur, tapi salat mereka dan puasa mereka rasa tak sesuai untuk mereka. Masih lagi tak puas hati. Ada orang kata bila saya jujur tak untung, bila saya tipu banyak sangat. Orang itu sudah tipu pasal apa? Dia kan tidak mahu jujur pasal bila dia jujur tak dapat, bila dia tipu dapat. Hal orang itu orang munafik. Mereka itu sudah beli kesesatan. Tapi bila kita beli, kalau saya nak beli air, saya sudah beli air, saya mesti bagi duit. Duit mereka itu apa? Islam. Duit mereka itu Al-Quran. Duit mereka itu aqidah. Maknanya mereka sudah buat Islam, tidak mahu ikut, hanya mereka mahu sesat saja. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Mereka fikir mereka akan beruntung, tapi Quran sudah beritahu kita tidak. Macam mana seorang yang berniaga itu akan rugi? Yani misal, kalau saya seorang berniaga, saya beli barang, harga ini berapa ringgit? Contoh, RM1. Okey, saya sudah beli ini harga asal RM1. Saya mesti jual ini berapa? Berapa? RM1.20. Okey. Kalau saya sudah jual RM1.20, maknanya saya sudah untung berapa?
RM1. Dan saya jual ini RM1. Saya rugikan? Tidak. Tapi saya belum untung lagi. Sama. Saya beli RM1, saya jual pun RM1, sama. Tapi kalau saya beli ini RM1, saya jual ini 70 sen sahaja. Sudah untung atau rugi? Rugi. Tapi kalau saya beli ini RM1, langsung tidak ada orang mau beli. Saya sudah beli ini, saya tak tahu macam mana jual, pasal tidak ada orang mau. Sudah rugi tak? Mana rugi yang besar? Kalau saya beli RM1, saya jual RM1, saya rugi. Tapi bukan saya rugi uang. Hanya saya rugi tenaga saya rugi masa saya. Ini. Kalau saya sudah jual ini 70 sen, maknanya saya sudah rugi berapa sen? 30. Betul? Rugi tapi tak banyak, masih lagi okey. Tapi kalau saya beli ini RM1, saya langsung tak jual, sudah rugi besar. Sudah rugi. Berapa kali saya rugi? Yang pertama saya rugi harga ini. Yang kedua saya rugi barang ini. Yang ketiga saya rugi tenaga saya dan waktu saya juga. Itu rugi yang besar atau kecil? Besar. Hal orang munafik sama hal yang terakhir itu, rugi besar. Oleh itu Allah Azza wa Jalla sebut fama, bukan ma rabih. Fama, langsung mereka tidak beruntung walaupun 1 sen sahaja. Sudah rugi semua. Rugi apa? Tengoklah orang munafik pada dunia ini. Pasal munafik itu dia bukan tinggal salat, masih lagi salat. Tapi tahu hal orang munafik macam mana bila dia salat? Wa idza qamu ila salat